أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi Allah kurniakan kita peluang dan kesempatan untuk bertemu dalam rangka kuliah kita memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama khususnya ayat-ayat yang mengandungi kisah menjadi tauladan kepada kita dalam meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Dalam kuliah kita yang lalu, kita telah bersama-sama melihat ayat-ayat yang mengisahkan tentang cerita Nabi Daud. Ada Talut, ada Jalut, ya kan? Kemudian ada Nabi Sahwil. Itu telah kita bicarakan kemarin, kalau tak silap sampai ayat yang keberapa ya? 252. Alhamdulillah, 251, 252. Dah selesai kan? Nah, kita nak pindah cerita yang lain pula. Kali ini cuba kita lihat ayat dalam surah Al-Baqarah juga, ayat 258. Ayo kita lihat sama-sama. Ayat 258. Ada? Dah masuk juz yang ketiga dah. Kalau dalam cerita Nabi Daud kemarin, Talut dan Jalut tu masih lagi di hujung-hujung juz yang kedua. Sekarang dah masuk juz yang ketiga. Ayat 258. InsyaAllah kita perhatikan ayat 259. Dan kalau ada kesempatan kita lihat sekali ayat 260. Ada 3 kisah dalam 3 ayat yang berturut-turut. Boleh tuan-tuan? Sedia insyaAllah. Kita lihat yang pertama dulu, ayat 258. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alam tara ilal ladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Yang bermaksud, alam tara, apakah tidak kamu memerhatikan? Perhatikan apa? Perhatikan siapa? Ilal ladzi hajja Ibrahim. Apakah kamu tidak melihat dan kamu tidak perhatikan orang yang berhujjah, yang berbahas dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Fi Rabbihi, tentang Tuhannya, tentang Tuhan Nabi Ibrahim. An atahu Allahul mulka, dalam keadaan orang ini yang berhujjah ini, yang berbahas dengan Nabi Ibrahim ini, telah dikurniakan oleh Allah kerajaan dan kekuasaan. Al-mulk, kerajaan. Qala Ibrahim, ketika itu Ibrahim berkata, Rabbiya, Tuhanku ialah alladhi yuhyi, Tuhanku itu dia yang menghidupkan, wa yuhyi, dan dialah yang mematikan. Qala, orang ini berkata pula kepada Ibrahim,
Akulah uhyi yang menghidupkan, wa umi, dan akulah yang mematikan. Ya. Kisahnya ada satu orang ni, dia berhujah dengan Nabi Ibrahim. Jadi Allah mengajak kita perhatikan dan kenali watak ini. Ambil iktibar, perhatikan betapa orang ini berhujah dengan Nabi Ibrahim, sedangkan dia itu seorang yang telah dikurniakan oleh Allah kerajaan. Kalau seorang insan mendapat nikmat yang banyak daripada Allah, dia menyadari bahawa dia dikurniakan dengan limpahan anugerah oleh Allah, sepatutnya manusia seperti ini semakin tunduk, kan? Semakin syukur kepada Allah. Tapi tidak orang ini. Walaupun telah dikurniakan oleh Allah kerajaan, kekuasaan, dia malah berhujah dengan Nabi Ibrahim tentang siapa Tuhan Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan aku, dia yang menghidupkan dan mematikan. Ini kisah seorang raja, bukan orang sebarangan yang sedang berdialog dengan Nabi Ibrahim. Agak-agak tuan-tuan pernah tahu tak siapa nama raja ini? Abraham, bukan? Coba lihat. Namrud. Raja Namrud. Bukan Fir'aun ya. Fir'aun itu raja Mesir, kisahnya dengan Nabi Musa. Di sini kisah dengan Nabi Ibrahim, namanya Namrud. Cuma dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebut nama ini. Tak ada. Ya, tetapi disebut dalam kitab-kitab tafsir bahawa raja ini ialah Raja Namrud. Kerajaannya kerajaan dalam bahasa disebut Babil, ataupun biasa kita dengar sebagai Babylon. Ya, in the kingdom of Babylon. Rajanya bernama Namrud. Dan dalam sebagian kitab tafsir dikasih lagi namanya ada bin. Wallahu a'lam betul ke tidak ada riwayat yang jelas. Namrud bin Kan'an bin apa sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ini Raja Namrud ini berkuasa, punya kerajaan, tapi tidak percaya kepada Allah, tidak mahu tunduk kepada kekuasaan Allah. Lalu dia itu bertanya dan mempersoalkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apa Tuhan yang kamu sembah ni? Itu kan tadi ada perkataan fi rabbihi. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim. Kamu tidak lihat kepada orang yang berhujah dengan Ibrahim fi rabbihi, tentang Tuhan Ibrahim. Kalau kita lihat, ya, kita di antara kisah Nabi Ibrahim yang saya percaya ramai daripada kita pernah tahu, ialah kisah bagaimana Nabi Ibrahim itu cuba dibakar, ya kan? Sebagai hukuman sebab Nabi Ibrahim ini didapati bersalah memecahkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, ya kan? Menurut riwayat, ya, kaumnya itu menyembah berhala. Satu masa dia datang bawa tukul ke, bawa apa alat, datang ke tempat yang ada berhala, orang lain tak ada, dia pecahkan semua. Dia tinggalkan berhala yang paling besar, ya kan? Kemudian diletakkan alat yang digunakan untuk pecah tadi pada berhala yang besar yang tidak dipecahkan itu. Orang kampung dapat tahu, kehairanan, marah, kelam kabut, cari. Lalu siasat punya siasat, mereka dapati tak ada kerja orang lain lah, mesti Ibrahim. Pasal Ibrahim seorang tak nak sembah berhala. Bila dipanggilnya Ibrahim kata, kenapa buatannya aku cuba tanya besar ni? Dia yang nak pecah, yang lain pecah. Benda yang alat digunakan untuk memecahkan berhala daripada dia. Bermakna Nabi Ibrahim tidak menafikan. Lalu dengan itu kan kita tahu ceritanya, ramai-ramai ikat Nabi Ibrahim, lalu dihidupkan api untuk dibakar hidup-hidup. Tetapi api itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hilang sifat panasnya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api,
jadilah kamu sejuk dan selamatlah kamu untuk Ibrahim. Ya kan? Nah, para ulama bila menafsirkan ayat yang kita baca di dalam kisah 258 tentang Nabi Ibrahim berhujah dengan siapa nama raja tadi? Namrud. Timbul persoalan. Dialog itu sebelum Nabi Ibrahim nak dibakar ke ataupun selepas Nabi Ibrahim selamat daripada dibakar? Timbul persoalan. Ada ulama beza pandangan. Ada ulama mengatakan kisah Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud ini sebelum nak dibakar. Jadi bila dah mati, orang semua dah tahu ataupun orang semua dah buat sangkaan bahawa Ibrahim lah yang pecahkan berhala-berhala sembahan mereka, mereka bawa dia kepada raja. Lalu Namrud pun berhujah tanya, apa Ibrahim, siapa Tuhan kau ni, pasal tak sembah patung yang banyak-banyak berhala semua yang kita dah sembah berkurun-kurun lamanya. Itu yang Nabi Ibrahim berhujah mengatakan, aku sembah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Nanti kita akan lihat sambungan dialognya, ya kan? Jadi ulama tafsir yang sekumpulan ini mereka mengatakan bila si Raja Namrud dah mati hujahnya, dah tak boleh nak lawan cakap dengan Ibrahim, Raja Namrud lah yang perintahkan, menitahkan supaya Ibrahim itu dihukum bakar hidup-hidup. Itu satu pandangan. Tapi ada pandangan juga ulama tafsir yang lainnya mengatakan Nabi Ibrahim itu setelah didapati bersalah oleh kaumnya, mereka nak bakar dia. Hidupkan api tapi selamat. Api tak mau bakar Nabi Ibrahim. Tak boleh nak buat apa dah. Dia saja yang mungkin pecahkan berhala. Kita nak bakar dia, api tak bakar dia. Nak buat macam mana nak? Kita hantar saja dah pada raja, biar raja buat apa yang boleh pada dia. Begitu. Jadi menurut kumpulan ulama yang kedua mengatakan dialog Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim dalam ayat 258 yang kita baca berlaku selepas percubaan menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar hidup-hidup. Mana satu agak-agak tuan yang kita nak pegang? Jumpa Raja Namrud kemudian baru nak dihukum bakar ke, ataupun cuba hukum bakar dulu baru hantar kepada Nabi atau kepada Raja Namrud? Mana satu dulu? Tak menjadi masalah pada kita. Sebab ini hanya pandangan ulama dan dalam Quran tidak ada kejelasannya. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang kedua, ya wallahu a'lam. Pokoknya ada berlaku peristiwa Nabi Ibrahim nak dihukum bakar. Itu berlaku. Ada berlaku juga Nabi Ibrahim berhujah dengan Raja Namrud. Itu berlaku. Mana satu datang dulu, wallahu a'lam bis-shawab, tidak menjadi masalah kepada kita. Sebab yang kita nak ambil iktibarnya, pengajarannya, mana datang dulu tak jadi masalah, tak penting untuk kita, ya kan? Tapi itu dibicarakan ataupun diperkatakan oleh para ulama tafsir dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku itu yang menghidupkan, Tuhan aku itu yang mematikan. Namrud jawab, aku ini juga, aku menghidupkan, aku mematikan, sebab aku raja, aku punya kuasa. Orang yang aku suka, kalau aku biarkan dia hidup, dia hidup. Tapi mana yang langgar perintah aku, yang ingkar kepada aku, orang yang aku tak suka, orang aku benci, kalau aku jatuhkan hukuman mati, mati dia. Aku juga hidupkan dan mematikan. Begitu maksud Raja Namrud. Nampak tak? Baik, kita bayangkan kalau kita di tempat Nabi Ibrahim, kita kata, Tuanku, Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang berkuasa mematikan. Betul? Raja jawab balik dengan kita, aku yang punya kuasa, aku yang buat keputusan siapa terus hidup, siapa yang akan jatuhkan hukuman mati. Aku hidupkan, aku matikan. Tuan-tuan, kita akan jawab apa dengan raja? Cuba gambarkan, cuba khayalkan. Kalau kita di tempat Nabi Ibrahim ni nak lawan hujah ni kan, nak lawan bahas ni kan, apa agak-agak jawapan kita balik kepada raja? Kita kata, tuanku bodoh.
Tuhan aku, Tuhan saya, Tuhan batin ni, dia menghidupkan daripada awal bayi itu. Siapa lahir, siapa tak lahir, Tuhan tu bukan yang tentukan siapa lahir, siapa tak lahir. Tuanku, memang Tuanku ada kuasa. Siapa yang Tuanku tak suka, siapa yang ingkar dengan Tuanku, Tuanku boleh jatuhkan hukuman mati, matilah dia. Tapi berapa banyak kat luar sana yang Tuanku tak jatuhkan hukuman mati, mati juga dia. Betul tak? Kalau kita lawan hujang, ya kan? Kita sebut pasal yang kuasa matikan ataupun menghidupkan. Raja jawab dia yang berkuasa hidupkan dan matikan. Kita kalau nak lawan jawab pagi itulah, bahagian itulah, ya kan? Sebab ceritanya pasal siapa berkuasa hidupkan dan matikan. Tapi kita lihat Nabi Ibrahim tak nak buang masa. Dia tak nak lawan hujah dengan hujah pada perkara yang sama. Kalau memang nampak sangat raja ni memang dah degil kepala batu sangat. Kalau dalam bab hidupkan, matikan, aku dah kata dah, yang hidupkan tu Tuhan yang sebenarnya. Dia pun nak mengaku dia boleh hidupkan. Aku dah kata dah, yang matikan tu Tuhan yang sebenarnya. Dia pun nak mengaku boleh matikan. Sudah, tukar cerita lain. Jangan buang masa, ya kan? Apa hujah Nabi Ibrahim yang berikutnya? Nah, kita lihat. Subhanallah. Nabi Ibrahim mengatakan, qala Ibrahim pun berkata, fa innallaha, sesungguhnya Allah. Tadi belum sebut nama Allah, nampak tak? Sekarang baru sebut nama Allah. Tadi cuma kata Tuhan aku tu yang menghidupkan, yang mematikan. Sekarang boleh kata tak payah panjang-panjang cerita tuanku, Tuhan saya itulah Allah. Dan sesungguhnya Allah itu ya'ti bisyamsi, mendatangkan matahari terbit, minal masyriq, daripada timur, fa'ti biha minal maghrib, cubalah tuanku terbitkan matahari dari sebelah barat. Nampak tak? Tak nak cerita pasal hidupkan matikan, buang garam, entah hujah lain. Tuanku, Tuhan yang saya sembah ialah Allah. Dan Allah itu yang terbitkan tiap-tiap hari matahari daripada arah timur. Cubalah tuanku terbitkan matahari daripada sebelah barat. Boleh tuanku? Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fabuhital ladzi kafar. Maka buhita ni, kalau dalam kitab yang saya pegang ni, heran terdiam orang kafir. Buhita ladzi kafar. Maka tuanku raja yang kufur tadi tak beriman, buhita, terdiam dia. Maknanya apa? Mati kutu. Kalau bahasa dasarnya mati kutu dah. Terbungkam, kalau kata orang Indonesia, terbungkam. Tak boleh nak cakap, keluh lidah, nak jawab macam mana dah tak boleh. Maka terdiam dan terbisulah mulutnya. Fabuhital ladzi kafar. Ya, maka terdiamlah orang yang kufur tadi. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang berlaku zalim. Maknanya apa? Memang ada orang, kalau Allah nak kasih nikmat kesenangan, Allah kasih tak? Kasih. Belum tentu yang punya nikmat kesenangan itu mendapat kebaikan sebenarnya daripada Allah. Kalau Allah tak beri hidayah, tak dapat hidayah orang seperti ini. Biar kaya raya macam mana pun hidup semasa di dunia, biar raja sultan yang macam mana hebat pun kekuasaannya, tapi yang kita harapkan adalah hidayah daripada Allah. Orang macam ni kata Allah, Allah tak beri hidayah kepada kaum yang berlaku. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam Al-Quran, semua ayat-ayat yang menceritakan tentang orang yang dapat hidayah ataupun orang yang Allah tak beri hidayah, orang-orang yang Allah tak berikan hidayah itu kenapa? Sebagai balasan kepada kejahatan orang itu terlebih dahulu. Mungkin ada orang mengatakan, ya tuan-tuan, kita sebagai orang beriman, kita percaya Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, ya kan? Dan Allah kalau tak nak beri hidayah kepada orang yang tertentu, Allah tak berikan hidayah. Mungkin ada orang persoalkan, dia
kata kalau gitu bukan salah manusia lah kalau tak beriman. Sebab Tuhan yang tak nak kasih dia hidayah. Kesian manusia ni, teraniaya dia. Tuhan tak kasih hidayah, dia tak jadi orang beriman. Kenapa akhirnya pada hari pembalasan Allah campakkan dia dalam neraka? Kan Allah juga yang pilih dia jadi orang tak dapat hidayah. Betul kan? Logik ke tak logik? Jadi adil ke tak adil Tuhan ni? Kita percaya kalau orang itu tidak dapat hidayah daripada Allah, tak dapat lagi hidayah. Bila tak dapat hidayah, terus kufur. Betul? Kalau dia kafir, akhirnya masuk neraka. Kesian dia masuk neraka, padahal Allah yang tak nak kasih hidayah. Apa punya Tuhan ni? Logik ke tak logik? Tapi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, cerita tentang orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Dalam ayat-ayat yang tertentu Allah gunakan perkataan yudhillullahu, Allah menyesatkan orang-orang yang tertentu. Kalau kita baca semua ayat-ayat, sama ada dalam ayatnya yang tersebut ataupun ayat sebelumnya ataupun ayat selepasnya, kita akan dapati bahawa manusia ini, kalau Allah kata Allah tak beri hidayah kepada dia, ataupun kalau Allah kata Allah menyesatkan dia, kerana dia sendiri yang buat kesalahan, dia sendiri yang melakukan penganiayaan, dia sendiri yang tidak mengharapkan hidayah daripada Allah yang Maha Kecil. Contoh dalam ayat ini kata Allah, wallahu la yahdi, Allah tidak beri hidayah kepada siapa? Al-qaumul zalimin, kepada kaum yang berlaku zalim. Dia yang pilih untuk jadi zalim. Bila manusia ini yang pilih untuk berjalan dalam kegelapan, dah diajak mari ini jalan yang lurus penuh dengan cahaya, jalan yang terang bawa pada syurga, dia yang tak ada, dia yang sombong, dia yang degil, maka orang macam ni terus Allah tak beri hidayah sebagai balasan. Dah sangat sesat, Allah kasih kesesatan itu. Dan barang siapa yang terus memilih kesesatan sehingga Allah kunci hatinya, tak ada siapa boleh menyelamatkan dia selain daripada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan? Jadi Allah tak berlaku zalim. Tuan-tuan, kalau baca ayat-ayat dalam Al-Quran ada menyebut Allah tak beri hidayah kepada orang yang tertentu, baca betul-betul, kerana orang itu yang pilih kesalahan dan kejahatan. Kalau ada ayat mengatakan Allah menyesatkan orang-orang tertentu, baca betul-betul ayat, kita akan dapati Allah sesatkan dia sebab memang dia yang pilih kesesatan, dia yang nak pilih jalan kegelapan. Ya kan? Jadi Allah tak zalim. Jangan ingat bahawa Allah itu berlaku zalim kepada hamba-hambanya, tidak. Ini pilihan si hamba sendiri nak selamat ataupun tidak di sisi Allah Ta'ala. Kemudian, jadi itu kisah siapa? Kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Pengajaran kepada kita juga ialah, ingat, kekayaan tidak menjamin keselamatan kita. Bukan bermakna orang yang tidak punya kekayaan dan harta itu adalah orang yang hina di sisi Tuhan. Nabi Ibrahim tak memiliki apa-apa. Nabi Ibrahim kisahnya bukan orang yang kaya, bukan macam kisah Nabi Daud. Kemarin kita kata Nabi Daud seorang Nabi, dia juga raja. Anak dia Nabi Sulaiman, Nabi dan juga raja, ada kekuasaan, ada kerajaan. Nabi Ibrahim bukan orang kaya, tetapi dia mendapat hidayah daripada Allah. Namrud yang pegang kerajaan, tak mestinya bila orang kaya, orang senang denang, orang mewah itu berada dalam kebaikan yang dicurahkan Tuhan. Kalau Allah tak berikan hidayah, dia tak dapat kebaikan dunia. Sebab itu tuan-tuan, kita sendiri bila merasakan diri kita ini mewah, senang, tengok orang lain ada yang susah, tengok saudara mara lain ada yang terkapai-kapai hidup, yang hidupnya kesempitan, jangan ingat wah aku diselamatlah, Tuhan sayang kat aku. Belum tahu kan. Kalau kita tidak berhati-hati, kesenangan dunia itulah yang akan membawa kita terjerumus dan tergelincir sehingga masuk ke dalam kemurkaan Allah kalau kita tidak berhati-hati. Ya, jadi orang beriman, kalau hidupnya sempit, kesempitan itu dalam tangannya diterima dengan penuh keredaan, berusaha untuk mengubah kehidupan. Tapi kalau orang beriman itu dalam keadaan kesenangan, kemewahan, kekayaan,
itu tidak menjadikan dia lupa kepada Allah yang mengurniakan kekayaan. Malah dia akan menjadi lebih syukur, lebih tunduk, lebih berbakti dengan kekayaan yang dipinjamkan oleh Allah. Dan kekayaan itu akhirnya akan ditanya oleh Allah, dari mana didapatkan, untuk apa dibelanjakan. Ya. Ayat 259. Kisah yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أو كالذي مر على قرية, atau apakah kamu tidak pula memerhatikan dan melihat kepada seorang insan yang lalu di sebuah perkampungan. Marra ala qaryah, dia lalu di sebuah kampung ataupun negeri. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dalam keadaan kampung itu sudah roboh dan hancur. Maknanya Allah cerita sekarang kan, ada kisah seorang insan yang dalam perjalanan dia lalu satu tempat, bekas tempat tinggal orang, kampung ke pekan ke negeri ke, yang dah hancur, musnah, tinggal saki baki saja. Kalau istilah orang lain kata dah padang jarah, padang tempur. Qala, orang ini lalu tertanya-tanya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha, macam mana nanti Allah akan menghidupkan balik negeri dan kampung ini setelah dia mati, dah hancur dah binasa, orang dah mati semua, dah tak ada seorang pun yang hidup, dah lama dah binasa. Tertanya-tanya, timbul satu persoalan dalam dirinya, nanti macam mana agaknya ya caranya Allah akan hidupkan balik orang-orang kampung ini. Nampak lihat tak? Ya. Kalau kita lihat kalangan ahli tafsir, ada yang mengatakan dia ini seorang nabi, tapi ada yang mengatakan dia seorang yang soleh. Pokoknya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu siapa namanya. Dalam kitab Ibnu Katsir kalau tak salah dia ada menyebut sebahagian riwayat yang mengatakan nama orang ni siapa, tapi riwayatnya tidak ada sandaran hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak payah nak tanyalah orang ni siapa nama, orang bangsa apa, datang daripada negeri mana, tak penting untuk itu. Lalu kat kampung tu, kampung ni tak, negeri apa? Negeri Arab, negeri Palestin, kawasan Kudus ataupun Baitul Maqdis, negeri mana? Wallahu a'lam bishawab, kita tak tahu. Ya, tapi dia begitu. Itu yang bila sampai kat kampung tadi, timbul pertanyaan dalam diri dia, habis dah orang ni sudah mati lama dah, hancur binasa dah kampungnya dah, mungkin gempa bumi ke apa ke, wallahu a'lam. Macam mana agaknya nanti Allah hidupkan balik lepas dia mati? Ya. Cuma persoalan dia tadi bukan sebab dia ragu-ragu, tuan. Dia orang beriman. Dia bertanya itu sebagai satu, kata orang tu, rasa nak tahu lah, curious, ya kan? Beriman sudah Allah mesti akan mampu hidupkan, tapi caranya macam mana
Dah tulang pun dah berkabur, daging dah tak ada, nyawa semua dah hilang. Macam mana cara nak tahu macam mana nanti akhirnya benda tu boleh terbentuk balik, rupanya macam mana, gayanya macam mana? Itu pertanyaan yang timbul dalam dirinya tadi. Fa'amatahullah. Kemudian Allah pun matikanlah dia. Allah nak tunjukkan sebagai jawapan kepada pertanyaan. Allah matikan orang ni. Cuma kita tak tahu mati dia macam mana. Mati jatuh tersungkur kepala terantuk batu tu mati, tak tahu. Ataupun dia balik penat, singgah sekejap, duduk bawah pokok tidur terus mati. Wallahualam bissawab. Ayat Quran tak ada cerita, hadis yang sahih jelas daripada Nabi SAW pun tidak ada. Pokoknya Allah matikan dia. Dah. Mi'at ta'am. Berapa lama Tuhan Allah matikan dia? 100 tahun lamanya. Mi'at ta'am, 100 tahun. Thumma ba'atha. Kemudian Allah pun ba'atha. Allah bangkitkan dia balik. Maksudnya Allah hidupkan dia kembali. Allah menggunakan perkataan ba'atha. Ba'atha. Biasa kalau kita lihat kitab-kitab agama dalam bahasa Melayu kata ba'atha ni bangkitkan kembali. Ya, kalau antara nama-nama hari kiamat Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yang dah mati itu dibangkitkan. Kenapa Allah tak gunakan thumma ahyahu? Tadi kan ba'athahu, itu dia. Kenapa Allah tak kata ahyahu, kemudian Allah hidupkan dia kembali? Sedangkan sebelum perkataan ba'atha ini Allah menggunakan perkataan amatahu. Kan ada perkataan amatahu kat situ. Apa makna amatahu? Daripada maut, mati. Amatahu, kemudian Allah matikan dia. Kalau seorang itu Allah matikan, lawan matikan, hidupkan. Betul tak? Amatahu, lawannya patutnya ahyahu. Ini orang belajar bahasa Arab tahu tak? Ya, maut dengan hayat, mati dengan hidup. Amatahu, Allah matikan dia, lawannya patut kemudian Allah ahyahu, Allah hidupkan dia. Betul? Tapi Allah gunakan perkataan yang lain. Allah gunakan perkataan ba'athahu. Ba'athahu. Dan hari kebangkitan manusia Allah gunakan perkataan yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Kenapa? Apa beza ahyahu dengan ba'atha? Contohnya, kalau ahya, Allah hidupkan dia. Hidup maknanya apa? Hidup maknanya roh dengan jasad yang dah berpisah ditemukan kembali. Ya kan? Seorang insan itu hidup selagi roh dengan jasadnya bersama. Mati ialah berpisah roh daripada jasad. Betul tak? Tapi bila dibangkitkan manusia ini oleh Allah pada hari kebangkitan nanti, bukan setakat Allah temukan roh dengan jasad begitu sahaja, tetapi Allah bangkitkan dia tadi dengan seluruh kemampuan dia sebagai manusia yang asal. Boleh bercakap, boleh berfikir, boleh bertindak, boleh buat keputusan. Tuan-tuan, kalau setakat hidup, ada orang hidup tapi hilang pikiran. Betul tak? Hidup juga, boleh berjalan, boleh bergerak, ya kan? Tapi kalau hilang akal, tak boleh buat apa-apa. Walaupun hidup kan, kita kata dia tak mati. Bila Allah bangkitkan manusia balik, Allah hidupkan untuk hari perhitungan, bukan setakat untuk hidupkan badan dan tubuhnya, tetapi Allah kembalikan juga kemampuan untuk berfikir. Sebab apa? Sebab dia nak kena jawab soalan Tuhan. Dia hendak dijatuhkan kehakiman dan keadilan Allah, bahawa kalau dulu dia pernah buat kebaikan, Allah nak berikan balasan di atas kebaikan itu. Kalau dulu pernah buat kejahatan, Allah nak persoalkan kenapa kejahatan itu dilakukan. Ya kan?
Jadi bila Allah itu nak mengembalikan keadaan manusia, bukan setakat hidupkan dia. Kalau setakat hidupkan dia, belum tentu dia boleh kembali waras berfikir, setakat bergerak badan sebab roh dan jumpa dengan jasad. Macam mana? Tetapi Allah ba'atha, Allah bangkitkan dia. Maksud ba'atha, Allah kembalikan kemampuan dia seperti mana asal sebagai manusia. Begitu dengan hamba Allah ini yang sedang dalam perjalanan, dia singgah di kampung tersebut. Bila dah mati selama 100 tahun, Allah matikan dia. Kemudian Allah bangkitkan dia balik. Bukan setakat hidup. Kalau hidup, tapi kalau umur dah 100 tahun, kalau dah nyanyuk tak boleh berfikir, nak ajak bincang macam mana? Ya kan? Sedangkan dalam kisah ini Allah nak tunjukkan tanda kebesaran Allah. Allah nak beri jawapan kepada pertanyaan yang dia tadi nak tahu tu, macam mana Allah akan hidupkan balik. Ya kan? Jadi Allah bangkitkan dia, bukan setakat hidupkan dia kembali. Boleh faham maksud saya tak? Ya? Thumma ba'atha, kemudian Allah bangkitkan dia kembali. Hidup. Itu kan ada kisah. Pernah satu hari Nabi SAW bergurau dengan seorang wanita tua. Tahu kan cerita tu? Nabi kata, orang tua makcik minta maaf lah, kalau bahasa kita. Minta maaf makcik, orang tua tak masuk syurga. Nangis orang tua. Dia rasakan kata-kata Nabi itu menggambarkan dia tak boleh masuk syurga, bahasa hidup dan tua. Tapi Nabi kemudian mengujuk. Nabi kata, yang hidupnya walaupun sampai ke tua, bila dia mati dalam keadaan tua sekalipun, nanti bila dihidupkan kembali oleh Allah, dimasukkan dalam syurga dalam keadaan muda. Jadi bukan setakat Allah hidupkan balik. Kalau orang tu meninggal dalam keadaan dia nyanyuk umur dah 100 tahun, bukan Allah hidupkan balik umur 100 tahun nyanyuk juga. Macam mana nak masuk syurga dapat nikmat kalau nyanyuk? Ya kan? Tapi Allah bangkitkan dia kembali dalam keadaan seorang yang layak untuk dipertanggungjawabkan, sama ada dimasukkan syurga ataupun dalam neraka. Qala, Allah berkata kepada dia, Allah dah bangkitkan balik, kam labithta, berapa lama kamu ada kat sini? Ya. Kam labithta. Qala, maka dia pun berkata, labithtu yawman aw ba'da yawm. Ya Allah, aku ada kat sini, aku tidur tadi tak perasan dunia, mungkin satu hari, mungkin setengah hari je. Kan? Tak perasan. Orang kalau dah ngantuk macam kita, dah kerja penat 1 minggu, hari 6 pergi rewang lagi, hari minggu ya Allah kendarat lagi, itu gini. Kalau dapat tidur malam ni, tidur 8 jam pun tak cukup, rasa baru setengah jam. Betul tak? Orang tidur tak rasa. Dia kata, ya Allah, aku ada kat sini mungkin satu hari lebih kurang ataupun setengah hari saja. Yauman au ba'da yaum. Qala, Allah berkata kembali kepada apa ini, bal labithta, sebenarnya kamu itu berada di sini tak sadar dunia aku matikan. Bal labithta mi'ata 'am, selama 100 tahun lamanya. Kan kita kata tadi orang ini memang dah beriman dah, ya. Dia tak persoalkan bahawa Allah hidupkan dia balik, Allah yang matikan dia selama 100 tahun, tak persoalkan. Tapi Allah kata sebenarnya kamu ini dah mati ada kat sini 100 tahun. Sekarang kata Allah, wanzur ila ta'am. Sekarang kamu tengok, walaupun dah 100 tahun, sekarang kamu aku bangkitkan kembali. Tengok makanan yang kamu bawa dulu 100 tahun yang lalu. Wanzur ila ta'amika wa syarabika. Tengok makanan yang kamu bawa dulu, tengok minuman yang kamu bawa dulu. Lam yatasanna, sampai sekarang aku pelihara, aku jaga, tak rosak sikit pun makanan dan minuman itu. Makanan kalau simpan 3 hari dah basi dah. Air kalau seminggu tak bergerak, dah berbau dah, ya kan? Tapi yang ini dipelihara oleh Allah. Allah nak tunjukkan kuasa bahawa yang dah mati, dah hancur, Allah mampu bangkitkan kembali, sempurnakan kejadian ini. Kalau ada yang Allah nak kekalkan lama, Allah boleh kekalkan lama. Kalau biasa makanan rosak 3 hari, 4 hari, yang ini boleh tahan sampai 100 tahun. Jangan tanya letak bahan pengawet kamu. Begitu dengan tubuh manusia. Rata-rata manusia kalau mati,
tubuhnya hancur. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang tubuhnya Allah nak pelihara, boleh tak Allah pelihara? Kuasa Allah. Ada yang dah ribuan tahun, bila dikorek-korek jumpa digali, masih cantik lagi. Sahabat-sahabat yang kerja korek kubur sekarang ni untuk dipindahkan daripada kubur bidadari ke dulu pusaraman pindah tempat baru, rata-rata memang umumnya kalau dah berapa puluh tahun dah hancur dah, tinggal tulang-tulang yang besar aja, ya kan? Tapi ada kisah-kisah disampaikan oleh beberapa orang sahabat, ada sebagian masih cantik lagi, dari kampanye masih utuh, taklah boleh kata macam baru tanam pagi tadi, tak, dah berubah tapi masih lagi utuh. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan katakan orang beriman yang disayangi dan dikasihi Allah itu, kalau Allah nak pelihara, Allah boleh pelihara. Yang degil sedegil-degilnya pun, yang kufur sedahsyat-dahsyatnya pun, kalau Allah nak kekalkan tubuh dan jasadnya, Allah boleh tak buat? Contoh Fir'aun, memang Allah kekalkan tubuhnya untuk dilihat oleh manusia sebagai tauladan dan pengajar, ya kan? Tak percaya, pergilah Mesir sana, tengok kat museum ni. Kuasa Allah. Jadi Allah kata dengan orang ini, kamu yang dah mati 100 tahun, lihat aku boleh bangkitkan balik. Makanan, minuman yang dah 100 tahun, kalau aku nak pelihara, aku nak kekalkan, baik terus, tak rosak apa-apa. Kemudian Allah kata lagi, wanzur ila himari, dan lihatlah pula kepada keldai kamu ini. Kenapa dengan keldai dia? Kenapa dengan keldai dia? Nanti kita akan lihat sambungan ayat. Okay? Allah kata, lihat makanan tak rosak, lihat minuman tak rosak, lihat keldai kamu. Kenapa keldai? Tunggu sekejap. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami akan jadikan engkau wahai hamba-Mu sebagai apa? Sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan kami bagi manusia seluruhnya. Ya, maknanya kisah ini Allah terus sampaikan, Allah kekalkan, Allah abadikan dalam Al-Quran menjadi pengajaran kepada kita. Walinaj'alaka ayatan linnas, kami akan jadikan kamu sebagai tanda bukti kekuasaan kami kepada manusia. Wanzur ilal 'idham, lihatlah kepada tulang-tulang itu. Nah, tulang itu tulang apa? Keldai tadi, ya kan? Maknanya bila Allah bangkitkan dia balik, dia hidup, dia tak rasa 100 tahun. Berapa lama kau kat sini? Satu hari je ke setengah hari. Tengok makanan tak rosak apa, minuman tak rosak apa, tengok keldai kau dah hancur kan? Memang nampak tanda dah mati lama. Kalau keldai macam kambing, katalah kambing korban ke apa ke, terpotong-potong-potong, jangan katakan satu badan. Kalau dari kulit aja kita biarkan 1 minggu, masih ada tak? Masih ada lagi. Sebulan mungkin dah rosak sikit dengan bulan, tapi tak hancur. Tapi keldai kalau tinggal tulang, dah habis, yang lain semua dah tak ada, maknanya dah mati lama. Sesuai dengan keadaan yang kata Allah, dia ada kat situ selama 100 tahun lamanya. Nah, apa jadi pada tulang-tulang ini? Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha, bagaimana kami susunkannya kembali. Maka Allah tunjukkan kepada hamba ini bagaimana kuasa Allah. Sebab tadi persoalan kan, bukan dia mempersoalkan, tapi nak tahu, nak lihat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya orang Mesir, Ustaz Padris tinggal mana? Orang Mesir kata tinggal di Syur. Percaya tak? Percaya. Memang saya tinggal di Syur. Sekarang dia cakap, saya Ustaz Padris tinggal di Syur. Percaya tak? Tapi ada orang, saya nak tengok juga rumah Ustaz. Selagi tak tengok, nak tahu lah rumah Ustaz tu macam mana. Ya kan? Bukan tak percaya, percaya juga. Tapi yang yalah, nak tahu lah rumah Ustaz tu yang mana satu. Ya kan? Yang pintunya kayu ke, pintu besi ke, ya kan? Nak tahu rumahnya macam mana, ya kan? Bukan tak percaya. Macam orang ni, bukan dia tak percaya Allah boleh bangkitkan balik, tapi nak tengok. I just want to see and witness macam mana Allah hidupkan balik. Allah tunjukkan. Tengok ni tulang keldai. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami susun balik.
thumma naksuha lahma, kemudian kami salut tulang itu dengan dagingnya kembali. Hidup balik keldai tadi. Subhanallah. Dan ini namanya ainul yakin. Ada orang tahu yakin, tapi tahu tanpa melihat tak sama dengan tahu selepas melihat. Kalau dah lihat, oh lebih lagi yakin, betul tak? Kemudian kami selaputi ataupun menyelaputi tulang tadi dengan daging. Falamma tabayyana lahu, bila dah nampak jelas itu semua kepada si hamba Allah ini, qala, dia lalu mengatakan, a'lamu, aku yakin sebenarnya, aku ketahui, aku percaya sungguh-sungguh, annallaha, bahawa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, bahawa sesungguhnya Allah itu maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Subhanallah. Tuan-tuan, itu nikmat keistimewaan Allah beri pada dia yang kita tak tahu namanya siapa kan? Ya kan? Tapi Allah beri tak itu kepada kita, kita tak dapat pengalaman yang sama, tetapi Allah berikan kita akal fikiran. Allah berikan kita kemampuan untuk menilai, untuk mencari bukti, untuk mengukuhkan keimanan dan keyakinan kita tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang nak tahu bagaimana Allah boleh menghidupkan balik yang telah mati, lihat bagaimana asal kejadian setiap makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kita lihat sekeliling kita, keadaan hidup kita, kejadian kita. Malah dalam tubuh badan kita, kalau kita perhatikan, mana mungkin perkara ini boleh jadi tanpa ada Tuhan yang mengaturkan manusia. Contoh ya, kalau tuan masuk masjid, katalah kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ini yang kali pertama datang masjid makmur, Darul Makmur, datang masjid tengok cantik susunan tiangnya, ya kan? Quran, mashaf, kitab tersusun rapi, dirak-rak, kerusi tersusun tumpuk di belakang, ya kan? Tikar diatur, kapet dibentang. Subhanallah. Agak-agak ada tak tahu kata bila datang, oh ini jadi sendiri. Memang just by nature. Tak macam mana things evolve, and through evolution betul jadilah macam ni, tak ada orang buat. Boleh tak? Kalau orang cakap macam itu, tu orang apa namanya? Senteng. Senteng ke sinting ya? Sinting senteng. Orang pandai jauh dan tak faham jauh lagi. Orang sinting, orang tak betul. Kalau kita lihat keadaan yang begitu tersusun, tak mungkin terjadi dengan sendiri. Tuan-tuan, tengok jalan raya. Ratusan ribuan kereta lalu sepanjang masa. Kita pergi kerja besok pagi, jam ke tak jam ke sampai kat simpang, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Kereta punya banyak bergerak, tak berlanggar. Kalau ada pun sikit lah sesekali ada accident. Tapi rata-rata daripada 1,000, 2,000 jalan kereta, semua kenderaan, lori, motosikal rapat-rapat. Teratur tak? Ada sistem tak? Ada. Boleh orang, oh ini semua kereta jalan sendiri lah. Tak ada orang drive, tak ada orang pandu, tak ada orang yang atur. All semua ini terjadi by itself, dengan sendiri, by nature. Tak boleh. Kita melihat susunan kita, tuan-tuan, yang namanya manusia, bila dilahirkan beginilah bentuk kita. Betul tak? Hidungnya satu. Tak ada yang lahir tempat lain hidungnya semua kat belakang. Tak ada. Bila nak makan durian, cium kat belakang. Itu baru semua kat depan. Tak ada. Semua kat depan. Siapa yang atur? Mesti ada yang atur tak? Kalau tak ada yang atur, macam mana boleh tersusun macam ini cantik? Semuanya teratur. Perjalanan langit yang diisi dengan bintang, bulan, matahari, bumi bergerak jutaan tahun lamanya, sampai kan begitu sekali tepat, kita sekarang ni boleh kira
nanti matahari untuk orang di tempat ini kalau lihat pada ufuk barat matahari tenggelam pukul berapa, jam berapa, minit ke berapa. Boleh kira tuan. Kenapa kita boleh kira? Sebab dia berjalan ikut sistem ini. Mana mungkin kalau tak dirancang boleh jadi sistem macam itu. Kalau masjid ni siap tak dirancang, tak jadi tuan. Siapa yang susun batunya jadi tembok, siapa yang susun kacanya jadi tingkap, jadi pintu, siapa yang susun lampu, kipasnya teratur. Tetapi kenapa dalam keadaan sekeliling ini kita boleh menafikan? Tak mungkin benda macam ini boleh jadi sendiri. Tapi bila dalam nak mengakui adanya Tuhan, kita kata there's no God. It's all nature, Mother Nature. Anak-anak kita darjah 6 dah belajar probability, ya kan? Mathematics, probability. Dia punya possibility sesuatu itu berlaku 1:1 ke 1:2 ke, berapa percentage possibility dan probability berlaku. Kalau semua ni berlaku, katalah kenapa kipas besar yang macam kipas helikopter ada kat sini? What is the probability? Cuba kira. Kalau dalam mathematics lah, what is the probability that the big fan is there? There's only 1:what? Hundreds, thousands. Akhirnya kita tak boleh nak bayangkan dia boleh jadi dengan sendiri sebab it's not possible. Kalau nak possible, probability apa namanya? Infinite. Betul. Sebab saya ni ustaz, tak belajar matematik, ya kan? Subhanallah. Kita tidak diberikan Allah pengalaman seperti insan yang diceritakan dalam ayat 59 ini. Boleh lihat dengan mata bagaimana tulang dah hancur, boleh Allah susulkan balik, nampak dia hidup balik. Tapi Allah berikan kita akal fikir, melihat bagaimana kebesaran Allah mengatur setiap sesuatu itu. Tidak mungkin alam ini jadi dengan sendiri, tidak mungkin, ya kan? Lalu kita akhirnya mencari siapakah kuasa itu, siapakah Tuhan yang mengatur itu, siapakah dia, dan bagaimana kita mentaatinya. Sebab itu diutuskan kepada Rasul dan Nabi kepada kita, membawa kitab. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita siapa Allah, siapa kita, kenapa kita hidup, apa matlamat akhir kehidupan kita, bagaimana kita mentaati Allah, dan apakah perkara yang tidak boleh kita langgar larangan-larangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar, pengajaran, tauladan daripada dua kisah ini. Kita tak sempat baca kisah yang ketiga. Kisah pertama tentang Namrud dengan keangkuhan dan kesombongannya, dan kisah yang kedua kisah tentang seorang insan yang tertanya-tanya macam mana agaknya cara yang Allah hidupkan yang telah mati, lalu Allah tunjukkan kepadanya. Subhanallah, pertanyaan ini nak tengok, nak tahu, nak pastikan, nak tenang hati, curious, nak tahu sangat macam mana Allah hidupkan balik. Bukan setakat insan yang kita baca ini. Dalam ayat berikutnya kita akan lihat ada seorang Nabi Allah juga tertanya-tanya, macam mana ya Allah Engkau hidupkan orang yang telah mati. Siapa Nabi itu? Minggu depan. Boleh? InsyaAllah kalau dipanjangkan umur kita baca ayat yang berikutnya dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan kuliah kita ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.